Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 9 akan membentangkan hasil tugasan 2 kami, iaitu analisis simpulan bahasa dengan menggunakan pendekatan semantik inkuisitif. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Adilah Fakilah binti Zakbar 86246. Seterusnya saya sendiri Ayu Iliana binti Drahman 83336, Nur Fatirah binti Nasri 85258, Nurul Amnani Syazwina binti Zainuddin 86883 dan akhir sekali Nur Zanariah binti Musa 84949. Seterusnya, saya akan membincangkan bahagian pengenalan. Menurut Zaidul Amal Zainal Hamzah 2006, semantik bukan sahaja mengkaji makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat, tetapi ia juga mencari cara untuk menerangkan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat. Dalam kajian ini, kami akan mengkaji simpulan bahasa dengan menggunakan satu pendekatan, iaitu pendekatan semantik inkuisitif. Menurut Jalaluddin 2014, pendekatan semantik inkuisitif merupakan satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis makna peribahasa dengan teori semantik. Semantik inkuisitif adalah satu proses yang berlaku untuk mendalami makna tersirat di sebalik ungkapan peribahasa yang akan membawa sekali pemahaman kita kepada falsafah akal budi Melayu. Simpulan bahasa pula merujuk kepada salah satu genre peribahasa yang terkenal ataupun umum dalam kalangan masyarakat Melayu. Proses simpulan bahasa ini akan dikupas melalui 3 tahap, iaitu semantik script, semantik resonance dan semantik inkuisitif dalam kerangka semantik inkuisitif. Oleh itu, kesimpulannya pada kajian ini, kaji akan meneliti penggunaan imej perlambangan anggota badan ataupun organ manusia, iaitu tangan, hati dan mulut dalam simpulan bahasa masyarakat Melayu. Dalam menjalankan kajian ini, terdapat 2 objektif kajian yang kami tekankan, iaitu yang pertama, mengenal pasti aspek semantik dari segi skrip, resonance dan inkuisitif. Dan objektif kajian yang kedua pula adalah menjelaskan setiap aspek tersebut dan mengaitkannya dengan simpulan bahasa Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang bahagian metodologi kajian yang telah kami gunakan dalam kajian ini. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah pengumpulan data, iaitu kaedah kepustakaan, iaitu dengan merujuk buku teks bahasa Melayu tingkatan 3 dan menggunakan rujukan internet. Simpulan bahasa yang telah diperolehi daripada buku teks tingkatan 3 tersebut ialah murah hati. Manakala beberapa simpulan bahasa yang lain kami perolehi daripada sumber internet, iaitu panjang tangan, buah tangan, berat mulut, mulut tempayan dan hati batu. Setelah data terkumpul, ringkas seterusnya adalah proses penganalisisan data, iaitu peribahasa yang dipilih dianalisis makna dengan menggunakan kerangka semantik inkuisitif. Itu tadi. Analisis dan perbincangan. Simpulan bahasa yang pertama ialah murah hati. Murah hati bermaksud suka memberi atau ikhlas memberikan sesuatu tanpa mengharapkan sebarang alasan. Dan simpulan yang kedua ialah hati batu, bermaksud degil. Semantik skrip daripada murah hati, tahap yang pertama ialah murah hati adalah sesuatu yang ikhlas memberikan tanpa mengharapkan sebarang balasan. Dan tahap yang kedua, semantik resonance. Hati sering dianggap sebagai pusat atau sumber daripada perasaan dan emosi. Hati juga dikaitkan dengan kebijaksanaan yang dapat memberikan dimensi tambahan kepada penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, perkataan murah ini seringkali dikaitkan dengan konsep harga yang rendah ataupun senang untuk diperolehi. Perkataan murah ini bukan hanya untuk merujuk kepada nilai ekonomi ataupun nilai yang rendah, tetapi ia juga berkait rapat dengan emosi juga. Makna implisitnya,
kerana murah ini dapat difahami sebagai harga yang rendah, manakala hati dapat difahami sebagai perasaan yang mendalam. Melalui tahap yang ketiga, iaitu semantik inkuisitif, mengapakah masyarakat Melayu mengaitkan murah dan hati ini dengan harga yang murah dan perasaan seseorang? Kenapa murah dan kenapa hati? Kenapa tidak mahal? Mahal bermaksud harga yang tinggi dan suka untuk mendapatkannya. Kenapa hati dan kenapa bukan mulut ataupun telinga? Disebabkan oleh mulut ini merupakan organ badan yang berbentuk bukaan pada badan yang membenarkan sesuatu organisme menerima makanan. Telinga pula organ badan yang mampu mengesan bunyi dan berperanan dalam keseimbangan dan kedudukan tubuh. Jadi, perkataan murah ini tidak diganti dengan mahal kerana murah bermaksud mudah untuk dimiliki dan ianya sesuai dengan maksud simpulan bahasa tersebut, iaitu mudah memberi ataupun suka memberi. Seterusnya, simpulan bahasa yang kedua pada tahap yang pertama, iaitu semantik skrip daripada hati batu. Hati batu ini merujuk kepada makna yang degil ataupun keras hati ataupun lebih kepada keras kepala. Melalui tahap yang kedua, iaitu semantik resonance, hati merujuk kepada makna atau emosi perasaan yang sangat kuat. Perkataan hati batu ini menunjukkan kekerasan atau kelakuan secara emosional serta ketidakpekaan untuk merasai perasaan orang lain. Seterusnya, perkataan batu pula. Batu ini memberikan gambaran tentang sesuatu yang keras dan tidak dapat ditembus. Kerana batu bersifat keras dan sukar untuk ditembus. Jadi, hati batu tidak susah untuk difahami kerana maknanya yang menggambarkan hati sebagai perasaan dan batu sebagai kekerasan yang susah untuk ditembusi. Dan semantik pada tahap yang terakhir ialah semantik inkuisitif. Kenapa hati? Sebab dalam masyarakat Melayu, hati sebati dengan kehidupan manusia kerana ia juga dimiliki oleh haiwan. Perkataan hati ini juga kerap digunakan kerana memiliki hubungan yang dekat dengan manusia itu sendiri. Hati dikaitkan dengan emosi dan psikologi manusia. Kenapa batu? Kenapa batu dipilih sebagai gambaran degil? Kerana sifat batu yang keras dan tidak mudah terpengaruh dengan perasaan yang lain. Hati batu juga bertindak sebagai simbol ketahanan emosi seseorang dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan yang luar. Seterusnya, saya akan menerangkan bagi simpulan bahasa yang ketiga, iaitu panjang tangan. Maksud peribahasa panjang tangan ialah orang yang suka mencuri. Contoh ayatnya, sikap panjang tangan Lily sudah diketahui oleh guru Berlinda. Sumber daripada Senarai Peribahasa, Kamus Peribahasa Melayu dan Maksud. Simpulan bahasa yang kedua pula ialah buah tangan, yang bermaksud hadiah atau pemberian. Contoh ayatnya ialah kakak menerima buah tangan daripada ibunya. Ini juga merupakan sumber daripada Senarai Peribahasa Kamus Peribahasa Melayu dan Maksud. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai semantik skrip, semantik resonance dan semantik inkuisitif. Pada peringkat semantik skrip, simpulan bahasa panjang tangan bermaksud orang yang suka mencuri. Pada peringkat semantik resonance pula, simpulan bahasa ini mempunyai dua perlambangan, iaitu panjang dan tangan. Perkataan panjang boleh bermaksud banyak perkara seperti jarak yang jauh dari satu tempat ke tempat yang lain, jarak yang tidak pendek iaitu banyak masa atau tempoh di mana tidak sekejap, lama dan jarak atau ukuran dari satu tempat ke tempat yang lain atau jarak yang jauh di antara dua sempadan. Perkataan tangan pula bermaksud bahagian badan daripada pergelangan tangan hingga hujung jari. Simpulan bahasa ini termasuk dalam kategori tema perbuatan dan perlakuan kerana perbuatan mencuri merupakan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil hak orang lain tanpa kebenarannya. Pada peringkat semantik inkuisitif pula, banyak persoalan yang timbul melalui simpulan bahasa ini, iaitu kenapa panjang dan tangan digunakan, kenapa tidak tinggi,
rendah atau pendek. Hal ini kerana perkataan tinggi bermaksud jauh dari bawah ke atas, iaitu berada pada peringkat atas, mulia dan kuat. Perkataan rendah pula bermaksud tidak jauh dari bawah ke atas, tidak tinggi dan tidak nyaring. Perkataan pendek bermaksud tidak panjang, rendah, ringkas, tidak lama atau singkat. Perkataan panjang dalam simpulan bahasa panjang tangan bermaksud seseorang itu memanjangkan tangannya untuk mengambil hak orang lain tanpa pengetahuan mereka. Orang yang bertangan panjang akan lebih mudah untuk mencapai objek dengan cepat, cekap dan tangkas berbanding orang yang bertangan pendek. Oleh itu, panjang tangan ini merujuk kepada perbuatan mencuri yang tangkas. Dan kenapa menggunakan istilah tangan? Kerana perkataan tangan digunakan untuk memberi, menerima dan menyentuh, jadi ia sering dikaitkan dengan perbuatan dan tindakan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai simpulan bahasa yang keempat, iaitu buah tangan. Pada peringkat semantik skrip, simpulan bahasa buah tangan bermaksud hadiah atau pemberian. Pada peringkat semantik resonans pula, simpulan bahasa buah tangan ini mempunyai dua perlambangan, iaitu buah dan tangan. Perkataan buah merupakan bahagian tumbuh-tumbuhan yang terjadi daripada bunga atau putik dan biasanya berbiji. Perkataan tangan pula merupakan bahagian anggota tubuh dari siku sampai ke hujung jari. Simpulan bahasa buah tangan ini ialah perbuatan memberikan hadiah kecil atau pemberian sesuatu. Simpulan bahasa ini merujuk pada sesuatu yang dibawa atau diberikan sebagai tanda kasih sayang atau penghargaan dan biasanya dalam konteks kunjungan atau pertemuan. Akhir sekali, pada peringkat semantik inkuisitif, banyak juga persoalan yang timbul mengenai simpulan bahasa buah tangan ini, iaitu kenapa menggunakan perkataan buah. Hal ini kerana masyarakat dahulu menjadikan buah sebagai hadiah kerana memiliki khasiat dan dihubungkan dengan perkara positif seperti kesihatan, kelezatan dan keindahan. Seterusnya, kenapa menggunakan anggota tangan? Kerana ia digunakan untuk memberi, menerima dan menyentuh, jadi ia sering dikaitkan dengan perbuatan dan tindakan. Seterusnya, simpulan bahasa berat mulut. Simpulan bahasa berat mulut membawa maksud pendiam atau tidak suka bercakap banyak. Contoh ayatnya, Azizah seorang yang berat mulut dan pemalu. Yang kedua ialah mulut tempayan. Mulut tempayan membawa maksud tidak dapat menyimpan rahsia. Contoh ayatnya, kau jangan beritahu rahsia ini kepada Sudin. Kau bukannya tak tahu Sudin itu kan mulut tempayan, kata Wahab kepada Yasir. Dalam semantik skrip, berat mulut merujuk kepada seseorang yang malas bercakap dan pendiam. Manakala semantik resonans, perkataan berat digunakan untuk menunjukkan gambaran sesuatu yang sukar untuk digerakkan. Perkataan mulut sering digunakan dalam simpulan bahasa kerana mulut sering digunakan untuk berkata-kata. Cara percakapan berbeza ikut individu, sama ada suka bercakap, pendiam, suka mencara atau suka mengumpat. Perkataan berat juga membawa maksud sesuatu objek yang mempunyai tekanan yang kuat apabila ditimbang. Manakala mulut juga membawa maksud salah satu anggota badan yang termasuk dalam bahagian dari sistem pencernaan manusia dan digunakan untuk mengunyah makanan. Seterusnya, semantik inkuisitif. Kenapa berat? Kenapa bukan ringan? Kerana berat objek menyukarkannya untuk digerakkan atau diangkat. Ringan pula merujuk kepada sesuatu yang tidak berat atau enteng dan senang untuk dilakukan. Berat sesuai digunakan kerana seseorang yang pendiam akan suka untuk menggerakkan mulut mereka kerana terasa sangat berat. Kenapa mulut? Kenapa bukan otak atau hati? Kerana mulut berfungsi sebagai alat komunikasi. Otak dan hati tidak sesuai dengan konteks ini kerana hanya berkait dengan tindakan berfikir serta tidak melibatkan komunikasi dengan orang lain. Seterusnya ialah mulut tempayan. Dalam semantik skrip, mulut tempayan ialah seseorang yang tidak dapat menyimpan rahsia. Manakala semantik resonans, mulut sering digunakan untuk berkata-kata dan cara percakapan berbeza ikut individu, sama ada suka bercakap, pendiam, suka mencarut atau suka mengumpat. Tempayan pula digunakan bagi menunjukkan seseorang yang suka menutup mulut sama seperti permukaan tempayan yang lebar. Mulut merupakan salah satu anggota badan yang termasuk dalam bahagian dari sistem pencernaan manusia dan digunakan untuk mengunyah makanan. Tempayan ialah sejenis bekas yang diperbuat daripada tembikar. Bekas ini bermulut luas dan terdapat dalam pelbagai saiz. Simpulan bahasa mulut tempayan yang bermaksud orang yang tidak dapat menyimpan rahsia. Seterusnya, semantik inkuisitif. Kenapa mulut? Kenapa bukan tangan? Kerana mulut merupakan anggota badan yang digunakan sebagai alat komunikasi utama manusia dengan individu lain.
Tangan hanya digunakan oleh sebahagian orang sahaja seperti orang bisu dan pekak serta hanya difahami oleh segelintir orang sahaja sehingga menyukarkannya untuk menyebar rahsia orang lain. Kenapa tampayan? Kerana permukaan tampayan yang luas dan tidak tertutup dan menjadi tempat simpanan air. Air yang berlebihan menyebabkan air melimpah keluar sama seperti mulut yang terbuka luas dan membicarakan sesuatu secara berlebihan sehingga sukar untuk mereka berdiam diri. Kesimpulannya, terdapat 3 tahap kajian semantik iaitu semantik skrip, semantik resonans dan juga semantik inkuisitif. Semantik skrip ialah kajian secara harfiah dan mengkaji makna permukaan sahaja atau apa yang dilihat sahaja. Semantik resonans pula ialah kajian yang saling mengaitkan data dan teori dengan keadaan penutur atau mengaitkannya dengan hubungan sesama manusia. Semantik inkuisitif merupakan kajian yang penting untuk menganalisis makna yang mendalam dan membongkar makna tersirat maupun tersurat. Dalam kajian ini, analisis simpulan bahasa yang berkaitan dengan anggota badan telah pun dilakukan dan mendapati bahawa simpulan bahasa tersebut bukan sahaja meletakkan anggota badan manusia ke dalamnya, namun ia juga meletakkan simbol-simbol lain yang memiliki hubungan rapat dengan manusia seperti batu, tempayan dan juga buah. Lain-lain simbol seperti panjang, iaitu istilah untuk jarak banyak perkara dan lain-lain, serta istilah murah iaitu istilah yang digunakan pakai dalam urusan ekonomi manusia. Secara keseluruhannya, simpulan bahasa atau peribahasa saling mengaitkan kehidupan manusia atau sesuatu yang berhubungan dengan manusia untuk menghasilkan peribahasa yang boleh dijadikan sebagai pengkritik dan nasihat yang terbaik untuk manusia. Sekian itu sahaja daripada pembentangan Kumpulan 9. Terima kasih.